Oh, okey. Effective resistance ataupun bahasa Melayu dia rintangan berkesan saya rasa. Dah. Kita merepek kejap je. Okey. Effective. Apa kat Pontian ada KLCC lah. Ni punah Cikgu Hafiz ni. Oh, korang ni tahu ke tak nama saya? Cikgu Hafiz ni pun nama samaran. Nama sebenar saya lain. Bahasa Melayu kata rintangan berkesan. Tadi saya kata apa? Rintangan efektif Tadi je rintangan efektif. Rintangan berkesan. Okey, ataupun nak bagi senang faham, rintangan total. Effective resistance tu rintangan total lah. Okey, tadi apa? Untuk series, saya tulis kat sini Untuk sesiri R total, rintangan berkesan sama dengan R1 plus R2 plus R3 dan seterusnya. Untuk selari, rintangan berkesan sama dengan 1 per R efektif equal to 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3 dan seterusnya. Okay? Tu kalau Cikgu Hafzan, banyaklah kau Cikgu Hafzan. Mana ada Hafzan? Okey, dah sini. Jadi, sekali bagi yang senang dulu kawan. Ingat tak? Kalau KHB dulu kita belajar, rintangan ada 2 simbol Satu kita boleh pakai simbol macam ni. Boleh? Lagi satu simbolnya macam ni. Tahu kan? Semua tahu kan simbol untuk rintangan? Kawan-kawan? Wah, kawan-kawan tahu Jadi kalau jumpa soalan satu pakai kotak, satu pakai what do you call it? Gigi teeth macam jaw ke tu? Saber tooth. Kau jangan terkejut pula. Oh, yang ada arrow tu rheostat. Yang zigzag. Zigzag. Kalau yang ada arrow tu maksudnya apa? Rheostat. Itu maksudnya perintang boleh laras. Maksudnya kita boleh adjust the reading of resistance. Maksudnya nilai rintangan tu boleh tukar-tukar. Tapi kalau tak ada arrow tu, maksudnya apa? Nilai rintangan dia fix. Kalau saya kata 3 ohm lah. Okay? Yang ada arrow tu perintang, yes. Tapi boleh laras. Kalau tak ada arrow tu, tak boleh laras. Yang ada arrow tu nama dia rheostat. Rheostat. Boleh buat lagu ni. Rheostat. Faham tak? Dia tak ada respon je. Oh, okey, faham. Okey, jadi ke sini. Contoh nombor 1. Saya buat macam ni. Hari ni belajar kira je. 3 ohm, 2 ohm, 1 ohm. Berapa rintangan efektif dia? Rintangan berkesannya. Ini saya tak tunjuk berapa ni. Sekejap korang kira lah. Kira dalam kepala. Sekejap. Saya dulu seni dapat A. Tapi kenapa tak? Dah tua-tua ni tak kerja lukis. Tiba kutuk diri sendiri. Okey. Ini semua senang Ini kan macam konsep kita tadi lah. Kalau arus tu mengalir satu jalan, dia sesiri. Tapi kalau arus tu macam divided, maksudnya dia ada intersection, there's an intersection for the current to flow. Maksudnya tu apa? Itu parallel. Itu selari. Jadi arus mengalir satu jalan. 3, 2, 1. One way tu maksudnya sesiri. Jadi 3 campur 2 campur 1, 6 ohm. Boleh? Tapi kalau macam ni. Sampai sini pecah 3 So, kita assume ni sekarang apa? Selari. Jadi, kalau selari kena pakai 1R. Jadi, 1 per R efektif, R rintangan berkesan sama dengan 1/3 tambah 1/2 tambah 1/1. Okay, tolong saya tekan kalkulator seorang. 11/6. Okey, ada orang dia confident je. Jawapan dia 11/6 cikgu. Salah. So apa? Yang kita dapat ni bukan rintangan effective resistance. Dia 1/R. Jadi kita kena terbalik je. Jadi RE sama dengan 6/11.
Faham? Bagi jawapan pecahan pun tak apa. Okay? Tahu? So basically, yang awak dapat tu bukannya R yang awak dapat tu 1/R. So awak kena terbalikkan. Bagi jawapan pecahan tak apa. Tapi kalau nak buat point pun boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau soalan objektif tengoklah. Kadang-kadang dia minta pecahan. Kadang-kadang dia minta jawab. Kadang-kadang dia minta jawapan pula. Memang dia minta jawapan. Kadang-kadang dia minta fraction. Okay? Okay, saya upkan sikit kesusahan dia. Boleh? Nombor 3. Ni nak jimat space boleh tak? Saya turut tulis RE sama dengan 6/11 ohm. Okay, nombor 3. Okay. Ni saya main letak je tau nombor-nombor ni. Jadi kalau jawapan macam point-point jangan letak kejut. Apa? 1 ohm. Okay. So macam mana ni? Okay. Kalau siapa dah terror, nanti kalau tak letak unit, fizik tak letak unit bukan potong markah. Tak dapat markah. Okay? Tahu kan rintangan unit dia ohm, tahu kan? Fizik, kalau objektif lain lah. Tapi kalau paper 2, paper 3, tak letak unit bukan tak potong markah. Tak dapat markah. Kalau saya tanda ketawa, awak tak jawab pun saya bagi markah. Tak ada gurau-gurau. Kalau ikut penanda sebenarnya, kalau penanda tu baik hati, dia tak potong kosong. Tapi selalunya kalau tak ada unit kosong terus. Okay? Ingat tu, fizik. Jangan main fizik. Okay. Mana markah merah ni? Okay, tu ni. Kalau saya buat slow motion, siapa dah terror nanti akan datang. Buatlah gorong buat laju. Okay, ni. Karun ngalih. Dua. Okay, sampai sini karun dia, pecah 2. Jadi, lepas tu karun dia gabung balik. Maksudnya apa? Dekat sini yang selari. Jadi basically selalunya kita combine dulu. Jadi yang ni kita buat dulu. Kita gabungkan dulu. Tangan saya dah berpeluh. Jadi apa? Yang saya combine yang ni dulu 1 per effective resistance equal to 1/3 plus 1/1. Okay, tolong saya berapa? Balikkan siap-siap. Rasa 3/4 kot. Kan 4/3 belum terbalik lagi kan? Betul tak? 3/4. Okay. So, jadi kalau saya simplify gambar ni, tahu ni saya ajar pelan-pelan siapa macam dah terror tu, kita bagi channel dekat kawan-kawan yang tak belajar lagi faham. Jadi ni bila kita gabung, bila saya lukis balik gambar ni, ni 2 ohm. Ni bila kita gabung, kan tadi jadi apa? 3/4 ohm Lepas tu yang ujung tu jadi apa? 1 ohm kan? So, sekarang arus awak dia satu jalan. So, berapa effective resistance keseluruhan dia? Jadi, kalau ni apa? Kira sesuai ya. Kita just add je. Jadi, 2 plus 3/4 plus 1. Macam tu. Kalau macam ni, janganlah korang janganlah korang pergi sebalikkan pula. Tak kisah. 15/4, 3/4 sama je. Faham? Jadi, ada orang je dah terror, dia macam tengok terus faham. Kalau kita tak macam susah nak tangkap, kita buat macam air-air tu. Okay, saya up lagi kesusahan dia. Ke nak biasa-biasa ke, nak pelik-pelik terus ke apa? Nak pelik-pelik cikgu ke biasa-biasa? Okay, dah sini. Ni konon, ni nak berapa ohm? Cepat, saya ikut cakap awak. Sini 3 ohm. Sini 2 ohm. Okay, boleh? Sini nak berapa ohm? 4. Okay, boleh bos. Okay, ni 2. Yes. Okay, dah sini. Harus mengalir Kenapa tangan saya peluh ni? Tak pernah peluh. Alah, 8 dah tak ada ruang dah. Okay, harus mengalir, kesian dia. Tu lah cakap lambat lagi, siapa suruh? Okay, harus mengalir. Sampai sini dia pecah 2. Okay, yang 4 tu tak ada halangan. Tapi yang 3 dengan 2 tu dia macam satu jalan, betul? Lepas tu dia combine balik dengan 4 tu So basically yang atas tu kita disebabkan satu jalan. Boleh tak kalau saya simplify, saya gabungkan je dulu.
Ni jadi 5 ohm. Yang bawah tu jadi 4 ohm. Macam tu. Sini 2 ohm kan. Okey. Faham? Lepas tu ada kena simplify lagi tak? Lepas tu yang ni kan, dia macam apa ni, selari. Dia kan macam tu kan. Jadi yang macam tu. Kita combine dulu. So yang ni biar dulu. Kita combinekan dulu yang kat sini. Yang ni kena buat apa? 1/r equal to bawah sangat ke? Nampak tak? Nampak kan? Yang ni jadi 1/r equal to 1/5 plus 1/4. So R dia berapa? Balikkan siap-siap. 20/9 dah siap terbalik Betul. Jom pula. Jadi basically yang ni nanti jadi macam mana bila saya dah simplify. Yang ni jadi 20/9 ohm. Sebab saya dah macam tu. Lepas tu sebelah ni jadi berapa? Dia jadi 2 ohm. So sekarang ni dah satu jalan kan. Jadi R total tambah je lah. 20/9 tambah 2. Sekejap saya nak tanya. Yang ni dah terbalikkan kan? Oh dah. Pak, saya marah, saya terborang tadi. Saya tak tulis unit. Ni dah sekali 20/9 ni berapa dia jadinya? 38/9 Yes. Saya bagi jawapan ni lah. Kalau jawapan pecahan kena bunda, malas ni saya. Macam tu. Jadi kalau awak macam confused, awak simplify dulu gambar tu. Tapi tak payahlah korang buat macam saya ni satu-satu. Korang bijak kan, boleh buat conteng kat tepi. Boleh? Okey, nak salin tak? Salin dulu, nanti saya bagi soalan lagi, boleh? Saya bagi soalan pelik-pelik kat awak. Tapi kena ada salin lah. Nanti kan tak ada nota pula. Apa tu? Apa nama budak tu? Budak 46. Slow motion Coki, orang dah tak sembang coki dah sekarang. Korang ni lambat lah. Coki mana ada lah. Coki dah tak popular. Sekarang budak 46. Apa lah. Fizi dengan budak 46. Nanti saya nak tengah ngajar kan. Saya nak buat slow motion. Kejap. Salin dulu. Fizi dah minta maaf. Sedih oh. Anak buah saya tengok Fizi minta maaf semalam nangis-nangis. Okey. Okay, try dulu, tak apa. Saya bagi awak 3 minit. Okey. Okey, tak apa, pelan-pelan. Siapa nak saya tunjuk nombor 5? Okey, tak ada Siapa nak saya tunjuk nombor 6? Okey, tak ada Number 7. Okey, nombor 7. Ada orang request nombor 7. Okey. 5 dengan 6 saya pandang. Tak ada orang cakap apa-apa pun. Tak apa. Siapa yang dah gerti nombor 7 tu, tengok dulu. Maka jatuh-jatuh. Okey, nombor 7. Okey, Karen mengalir. Karen kalau nak mengalir kena buat soundtrack. Okey, sampai sini Karen dia pecah 3. Macam tu. Jadi kalau pasal 2 tu dia seko, tak ada masalah. 1 dengan 1 tu dia satu jalan. So kita boleh combine. Allah, maka biru pula. Mana maka hitam? Maka biru. Saya anti maka biru. Okey, atas tu tak ada masalah. Dia seko 2. Yang tengah tu dah 1 dengan 1 jadi 2. Tengok, buruk orang saya lukis. Yang bawah tu 2 dengan 1 dia jadi 3. So kalau perasan ni kan macam selari. Jadi kalau selari macam mana kita nak tambah satu per kan. Jadi satu perintangan berkesan. Saya rasa orang Melayu pakai RB kot. Okey, 1 per RB sama dengan rintangan berkesan 1/2 efektif resistance kita kata tambah 1/2 tambah 1/3. Ni tekan kalkulator dapat berapa dah? Dapat 4/3.
Kot. Jadi terbalikkan jadi 3/4. Setuju? Okey, saya stop sekejap sebab tadi ada kawan tertinggal nombor 6 tu, mesti tak tengok lagi nombor 7 saya tengah buat tu. Pergi fahamkan kejap. Faham tak nombor 7? Setuju? Boleh tak saya proceed nombor 8? Tadi ada kawan awak sangkut nombor 8. 8 Saya nak padam ni. Oh, Masya Allah terpadam. Astagfirullahaladzim. Okay, padam. Okey, nombor 8. Okey, nombor 8 tu saya kata kalau awak jangan ingat benda ni macam kejong, macam keras. Benda tu wire. So awak boleh it is wire kan. Wire boleh bend, boleh lengkukkan, boleh atur balik. So cara mengalir oh, sampai sini dia pecah 2. Yang bawah jumpa 1 je, tapi yang atas dia jumpa 1 dengan 1 ni sama jalan. Lepas tu dia gabung balik. Betul? So kalau saya simplifykan gambar tu, betul tak kalau dia jadi macam ni? Yang atas tu dia jumpa 1 dengan 1, jadi dia jumpa 2. Yang bawah tu dia jumpa 1 je, jadi 1. Lepas tu dia gabung balik. Macam tu. Nampak tu? Yang atas tu 1, 1, 2. Yang bawah tu 1 je, 1. Lepas tu dia gabung balik. Jadi ni dah macam litar pun. Ni dah macam litar. Tu saya kata, korang kadang-kadang bukan korang, masa saya sekolah pun saya bodoh juga. Bukan. Saya tak faham juga. Maksudnya apa? Benda tu kita kadang-kadang nampak macam tajam-tajam tu kan. Kita dah macam pening lah. Kita ingat benda tu keras. Padahal benda tu wire. Wire kan boleh lentur-lentur kan. So basically yang ni 1/R, 1/2 tambah 1/1. Jadi R apa? Tolong saya kira. 3/2 lah. Jadi RB dia 2/3. Faham tak tadi siapa yang bertanya Alamak. Okey tak ni? Aina okey Aina. Okey, nampak? Jadi ingat benda tu apa? Wire. Dia bukan keras-keras macam tu sampai kita tak boleh nak alih. Boleh. Okey, nombor 9 semua okey ya. Okey, nombor 10. Jap, ni nak salin ke tak ni? Kita saya padamkan marah pula. Ada orang nak salin tak? Kalau tak payah, kalau dah boleh proceed cakap dah. Okey, 10. Terus 10. Tak sabar kau orang 10 Okey, dari sini. Saya padam je lah semua. Masya Allah terpadam. Astagfirullahaladzim. Okey. Karena mengalir. Tu saya kata. Buat style Karun mengalir. Okey, mula-mula jumpa 2. Okey, dia jumpa 2 dulu. Okey. Lepas tu. Sampai sini. Macam dulu. Okey, laluan pertama tu. Dia jumpa 2 je. Tapi laluan yang ke bawah tu. Dia jumpa 2 dan 2. Baru dia gabung balik. Maksudnya apa? Laluan yang atas tu, dia jumpa 2 je. Tapi laluan yang bawah, dia jumpa 2 dan 2. Satu jalan, jadi benda tu jadi 6. Lepas tu baru dia gabung balik. Dah gabung balik, dia jumpa 2 lagi. Dia jumpa 2. Macam tu. Saya rasa kalau dah ada gambar macam ni, korang dah boleh kira kan? Cuba kira kejap, saya tunggu. Cuba try, dapat tak 11/2? Korang ni kelojoh ni. Korang tak nak buat yang air-air mengalir ni. Kalau buat air mengalir tu mesti faham punya. Dapat tak 11/2? Tu ada kawan dah dapat dah? Siapa nak saya tunjuk macam mana dapat 11/2? Ulang balik. Okey, boleh. Okey, dari sini. Macam air mengalir tau. Sekejap. Saya padam arrow merah-merah. Wah, saya kalau ngajar lambat siapa rasa saya ngajar lambat sangat?
Bolehlah pergi ambil air kejap. Sebab saya tengok yang cikgu yang online tu laju kan. Saya cakap dari laju tak boleh lah sebab saya berepek je dah setengah jam lah. Okey, jadi macam mana? Ni harus mengalir. Okey, first kali jumpa dua dulu. Okay, jumpa dua. Okay, sampai sini air dia pecah dua. Sam. Satu laluan atas, satu laluan bawah. Okey, nanti dari sini dia gabung balik kat sini kan. Okay, yang laluan atas tu dia jumpa dua je. Yang laluan atas tu jumpa dua je. Tapi yang laluan bawah tu jumpa dua dan dua. Jadi dua, enam. Baru gabung balik. Bila gabung balik, okey. Dia combine again. Bila dah combine, so basically apa? Dia akan jumpa dua. Lepas tu jumpa dua. Macam tu. Yang ni kira macam biasa lah. Ni kena dulu. Yang ni kena settlekan ni dulu kan. Yang ni apa? 1 per R equal to 1/2 plus 1/6. Dapat berapa ni ya? Tak kerti pula saya kira. Ni berapa ni? 1/2 tambah 1/6. Tiba-tiba otak saya jam. 3/2. So, ni 3/2 ohm. So, bila saya lukis balik, C jadi 2, C jadi 3/2 ohm, C jadi 2. So, yang ni senang. Tambahkan aja. Faham? Kamal dah faham belum? Kamal, siapa Kamal? Kamal kan? Kamal student saya kat Pontian ke? Faham Okey, saya terus bagi soalan yang melibatkan arus dengan voltan boleh? Okey? Okay, saya bagi senang dulu. Okey. First kali saya nak kata kat awak, untuk arus apa? Arus current dia punya alat pengukur ialah ammeter. Okey. Ammeter tu kan tadi saya kata, arus kan macam sungai. Jadi kalau awak nak ambil bacaan sungai, if you want to measure the flow of current, you must place the ammeter dekat laluan dia on its path. Maksudnya apa? Ammeter kena pasang dalam laluan dia. Contoh macam tu, ammeter kena pasang. Contoh, awak nak ambil bacaan perintang 1, perintang 2, ammeter kena letak dekat laluan dia. Faham? Ammeter must be connected on the current path. Mesti kena pasang dekat laluan arus tu. Tapi kalau voltmeter, voltan nama alat dia apa? Voltmeter. Siapa yang datang kelas saya sebelum raya itu, kalau ikut tarifan apa? Voltan. Voltan ialah tenaga yang diperlukan untuk menggerakkan satu. Yes. Sorry, terlupa cakap. Ammeter mesti pasang secara sesiri. Yes. Okay. Macam voltan. Voltan apa? Voltan. Kalau ikut tarifan itu, sebelum raya saya cakap, voltan ialah tenaga. Voltan kan formula dia apa? Tenaga bahagi charge. Tenaga yang diperlukan untuk menggerakkan satu kolom charge dari satu titik pergi satu titik. Betul? Ataupun tadi masa awal-awal kelas saya kata voltan macam panjang kan. Kalau nak ukur panjang, mana ada letak situ je. Mesti kena letak point to point. So basically, kalau let's say awak ada macam ni, rintangan 1, awak nak ukur voltan dekat rintangan 1, kena pasang point to point. Ni baru voltan 1. Kalau let's say awak ada contoh awak ada bintang macam ni kan, bateri awak. Lepas tu ni ada rintangan 1, ni rintangan 2. Okay, kalau awak nak ambil voltan bateri, kena pasang point to point dekat bateri. Ni voltan bateri. Kalau awak nak ambil voltan 1, kena pasang point to point dekat voltan 1. Dekat rintangan 1. Kalau dekat 2, dia mesti point to point. Jadi ingat, kalau arus sesiri, voltmeter kena pasang selari. Boleh? Yes. Arus mesti pasang dekat laluan dia. Arus pula. Ammeter mesti pasang kat laluan dia. Tapi kalau voltmeter kena pasang point to point. So, okay, sekejap saya bagi contoh .
Kita bagi contoh yang senang dulu. Tak apa, jangan risau. Tak ada belajar laju. Siapa macam seronok belajar tajuk ni? Sebab nanti boleh ambil kejuruteraan elektrik ke. R1 dan R2 boleh. Okey, ada kawan awak tanya, cikgu, kenapa kalau voltmeter ni pasang macam ni terus tak boleh? Ya Allah. Kalau voltmeter pasang macam ni, boleh terus tak dia? Boleh. Cuba kalau awak pasang terus macam ni, dia bukan ambil bacaan R1 je. Dia ambil bacaan terus R1 dan R2 sebab dia start point sini, habis point sini, jadi dia ambil bacaan semua. Boleh? Faham? Okey? Jadi, wah adik-adik, adik cakap boleh. 1 ohm. Okay. Ini saya buat sesenang dulu Nanti dah terror baru kita buat susah sikit. Lagu ni sedap Ini lagu apa Saya selalu dengar orang buat TikTok gitu kan. Macam tu. Kejap. Saya nak check hari ni berapa orang. Ramai hari ni. 73. Okey, dah sini. Okey, kejap. Saya pakai marker biru boleh? Okey, ni emitter 1. Okey. Alah. Di sini pendek pula. Okay. Ni emitter 2. Saya tanya nanti awak. Kan emitter mesti pasang kat laluan dia kan. Ni saya bagi soalan senang ni. Berapa kali saya cakap ni. Contoh dia, saya cakap bilang. Ni emitter 3. Okey, ni saya saja. Ni emitter 4. Okey, ini okey, let go. Okey. Ni botan 1, ni botan 2, ni botan 3. Boleh okey dari sini. First kali dari sini Tadi saya kata, jap. Ni 6 volt. Ni konon bateri ni 6 volt. Patutnya kalau 6 volt kena 4 biji Tak apalah, saya tulis 6 volt je. Okey. Dari sini. Tadi saya kata kalau nak bagi senang faham macam mana, pakai konsep apa? Arus mengalir Awak pun arus mengalir Oh, okey. Sampai sini awak pergi buat apa tau? Pergi pecah 2. Kalau macam ni salah. Kenapa? Sebab awak kena ingat, voltmeter tu fungsinya hanya untuk ambil bacaan. Dia tu macam pak pacak, macam kalau tepi jalan raya tu macam polis trafik tengah ambil kelajuan orang. Dia macam tak ada, dia macam tukang ambil bacaan je. Jadi current takkan kereta nak langgar polis tepi jalan tu. Faham tak? Jadi arus mengalir macam tu. Yang ni satu jalan je. Ada macam speed trap, polis duduk tepi semak tu. Ada ke tiba-tiba speed trap kat sini kan, kereta pergi kat langgar speed trap. Kalau macam tu nak mampus lah. Itu masuk berita tu. So kalau macam ni dia tak ada pecah 2 Jadi ingat, voltmeter ni kita anggap sebenarnya konsep dia kat sini current tak ada lah. Current tak pergi dia satu jalan je. Jadi sebab tujuannya hanya untuk ambil bacaan. Boleh? Okey, saya tanya awak. Dekat sini current awak pecah berapa? Yes, pecah 2 Okey. Ni current awak pecah berapa? Kejap, saya ubah soalan boleh tak? Saya rasa kalau kita pakai 1 nanti pelik. Jangan marah. Sebab saya nak bagi awak senang kira. Kalau tak nanti, ni pecah 3 1, 2, 3. Okey, soalan first saya nak tanya awak. Okey, soalan selalunya dia akan minta apa tau? Cari bacaan emitter 1, emitter 2, emitter 3, emitter 4, botan 1, botan 2, botan 3. Tapi kalau saya jadi awak, saya mudahkan dulu gambar, maksudnya rintangan berkesan tu saya bagi cantik dulu. Jadi saya mudahkan dulu Jadi ini nombor Okey, yang ni 3 ohm je. Ini 3 ohm. Tak ada masalah. Okey, yang ni 3 dengan
Sorry. 3 dengan 3, gabungkan. Cuba tolong saya seorang. 1/3 tambah 1/3. Sekejap, pakai 3 ke pakai 1 senang Saya ubah soalan lagi. Pakai je lah 3. Okey, jadi ni dapat apa? 1.5. 1.5 ohm. Yang ni pula. 1/3 tambah 1/3 tambah 1/3, balikkan. 1. Betul tak? Okey, ni 1 ohm ambil kau. Jadi, nombor. Okey, jadi jom kita kira. Jadi, kalau nak kira emitter, sebab ni kalau pasal kan saya kata arus kan macam air yang mengalir dekat laluan tu kan. Jadi kalau pasal ni air apa? Arus utama. Ni masih kat laluan utama ni. Betul? Jadi kita kena kira arus yang utama. Arus utama pakai formula hukum Ohm. Voltan yang utama sama dengan arus yang utama darab rintangan berkesan. Effective resistance. Betul? Okey, voltan yang utama ambil kat bateri 6. Arus yang utama, berapa arus tu kita tak tahu. Arus yang mengalir tak tahu. Okey, rintangan berkesan campurkan semua tu. 3 campur 1.5 campur 1. Berapa lah? 5.5 kot. 11.2. Betul. Okey, di sebelah bagi. Berapa arus utama dia? 6 bahagi 5.5. Tolong saya. 12/11 Berapa tak? 12/11 Tak apa, jawapan pecahan. Sebab saya reka kan. Maksudnya apa? Nampak ni Mana markah merah ni? Okey. Current yang utama yang keluar daripada bateri tu, arus yang utama tadi tu 12/11. Jadi 12/11. Jadi orang rasa berapa baca emitter 1? Berapa baca emitter 1? Sama lah. 12/11. Okey, emitter 2 12/11 tu sampai sini dia pecah 2. Jadi awak rasa berapa bacaan emitter 2? 12/11 12 over 11 sampai sini je pecah 2, so kena buat apa? Bahagi 2. Jadi bacaan dekat emitter 2 ialah kalau nak buat jalan kerja 12/11 bahagi 2 berapa? 6/11. Okay, saya stop kejap. Siapa tak faham kenapa kena bagi 2? Faham tak kenapa kena bagi 2? Okey, tu dah ada ampere. Okey, lepas tu gabung balik dekat yang kecil ni still 12/11. Tapi sampai di sini dia kena buat apa? Dia kena bahagi 3. So berapa bacaan dia kat sini? 12/11 bahagi 3. I3 is 12/11 bahagi 3. 4/11 ampere. Faham? Tak apa, typo, tak apa. Saya faham. Saya maafkan. Jadi saya tanya awak, kenapa boleh bahagi 2 sesuka hati? Sebab rintangan dia sama. Kenapa boleh bahagi 3 sesuka hati? Sebab rintangan dia sama. Tapi kalau rintangan tak sama, tak boleh Ni sebab sama. Tu nantilah next class lah. Okay? Yeay, dah faham dah arus. Okay, tinggal kira voltan je. Sekejap, mana nak pandang Saya ni tulisan saya besar sangat lah. Atas ni boleh padam tak? Salin atas je. Nanti saya nak kira voltan kat atas. Atas je. Arus emitter sesiri, voltan voltmeter kena pasang selari. A4 tertinggal. Sorry. Cuba teka. Berapa jawapan current nombor 4? Cepat, wakil. Yes, pandai. Jadi dah gabung balik 12/11. Macam tu. Chan. Otoke. Otoke. Faham sekarang ni pukul berapa ni? Dah balik lah. Okey, atas ni. Korang nanti screenshot tengok kat video lah apa yang tinggal nota. Malas pula saya nunggu awak nyalin. Boleh buat macam tu kan.
Okey, saya buat voltan Boleh? Okey. Okey, voltan dekat voltan nombor 1. Mana ni? Okey, dekat voltan nombor 1, awak kena pakai arus nombor 1, rintangan nombor 1. Jadi arus dekat yang mengalir dekat sini tadi berapa ni arus yang mengalir dekat sini? Cepat seorang wakil. Berapa arus yang mengalir kat sini? Dah terpecah ke belum 12/11 tu? Masih 12/11. Jadi rintangan kat sini dah cakap dah 3 ohm. Jadi tekan kalkulator 36/11 volt. Faham? Assalamualaikum. Faham tak? Diam je. Oh, faham. Okey, voltan nombor 2. Okey, voltan nombor 2. Kan tadi saya kata, voltan kan macam panjang kan? Jadi sebenarnya voltan dekat sini dengan voltan dekat sini dengan voltan dekat sini semua nilai dia adalah sama. Boleh? Voltan sama je semua. Jadi, tapi kita nak kira voltan nombor 2, kita kira je lah dekat sini. Sebab apa? Tak payah kira yang bawah juga sebab sama kan voltan macam panjang. Ni kan? Ingat tak tadi awal-awal? Kalau ingat boleh ingat. Kan voltan kan macam panjang kan? Jadi kira je kat atas ni. Jadi voltan nombor 2 saya anggap voltan dekat yang atas ni. Sebab kita dah tahu arus nombor 2 tadi. Voltan nombor 2, arus nombor 2, rintangan nombor 2. Jadi voltan nombor 2 ialah arus 2 tadi berapa? 6/11. Rintangan nombor 2 ialah 3. Berapa? 6/11 darab 3. 18/11 volt. Lah baru masuk. Nanti tengok. Nanti saya tengah rekod video ni. Nanti tengok daripada awal. Tapi yang saya TikTok tu saya edit lah. Rugilah siapa suruh masuk lambat. Tadi kita orang buat TikTok. Rugi tak tengok. Okey, voltan nombor 3. Okey, voltan nombor 3 kat sini. Jadi kita boleh anggap kita kira kat sini je. Jadi voltan nombor 3 ialah arus yang nombor 3, rintangan nombor 3. Arus nombor 3 tadi berapa kat sini ya? Sebab dia current mengalir kat sini 4/11. Rintangan nombor 3, 3. Jadi apa? 12/11 volt. Kenapa darab 3? Oh, ni. Arus 6/11. Mana tadi? Arus dekat sini 6/11. Tu arus. Rintangan kat sini kan 3. Cok. Astagfirullahaladzim. Alah, saya buat ajaran sesat. Mengasih. Sama ada orang tegur. Sekejap, tarik balik. Saya salah gambar ni. Aduh, hai. Aduh. Banyak saya kena edit video ni. Malu saya. Orang nampak saya buat ajaran sesat. Jangan marah. Itulah, confident sangat saya ni. Sekejap, kita pakai gambar ni lagi senang. Sorry, aduh, hai. Jangan marah tau. Okey. Marah-marah lah nak buat macam mana. Okey, dah sini. Tadi kita pakai gambar yang telah dimudahkan. Jangan pakai gambar ni. Sorry. Pakai gambar yang telah dimudahkan. Apalah saya ni. Okey, ni 12/11. Terima kasih. Sorry. Banyak kena edit ni. Okey, arus kat sini 12/11 ampere kan. Ni 12/11, 12/11, 12/11, 12/11, 12/11, 12/11, 12/11. Okey. Itulah confidence level tinggi. Najwa salah kan. Okey. Voltan 1 dekat sini. Jadi voltan 1 tak ada masalah lah. 12/11 darab 3. Okey. Voltan 2 dekat sini. Kan kita dah gabung tadi. Voltan 2 kat sini. Jadi, okey. Kalau perasan, bila kita gabung, kita anggap current dia tak terbelah lah kan. 12/11. Jadi, 12/11 kali berapa rintangan dah gabung tadi? 1.5. Terima kasih yang tegur. Terima kasih. Berapa? 12/11 kali. Tiba-tiba malu ya. Saya tutup muka separuh. Alamak, malu lah. 12/11 kali 1.5. Cepat tolong saya.
18 per 11. Okey. 18 per 11 benda lah saya mengajar ajaran sesat ni. Okey, last sekali. Dekat sini, botan nombor 3 kan ni dah gabung jadi satu kan. Jadi botan nombor 3 kat sini. Jadi I3 arusnya bila kita dah gabung, kita anggap arus dia masih sama je. 12 per 11. Jadi rintangan nombor 3, 1. Berapa? Betul? Setuju tak? Kali ni saya tak silap kan? Jadi sama je lah. Sama je, tak apalah. Okey, jadi kan tadi saya kata botan kan macam panjang kan? Jadi ni nambuk. Jadi kalau ikut teori ni pun nambuk kan? Jadi tadi ni berapa yang kat sini tadi? Ni 36 per 11 bok. Yang ni 18 per 11 bok. Yang ni 12 per 11 bok. Cuba kira balik. Tambah semua dapat tak balik 6? Itulah kebetulan. Tak apa. Dah buat. Saya rasa macam betul je tadi. Saya macam goyah pula tiba-tiba. 36 per 11 tambah 18 per 11 tambah 12 per 11. Dapat 6 balik. Saya rasa yang tadi tu macam betul lah. Kenapa? Saya cuba. Boleh tak saya cuba? B2. Okey, dekat sini tadi I2 tadi 6 per 11 6 per 11 kali 3. Sebab saya kira kat atas je. Tolong saya dapat tak 18 per 11? Dapatlah betul lah tadi. Tak apa. Maksudnya ada dua cara lah. Duduk betul lah. Betul. Bukan kod, memang confident. Betul. Saya ni orang tegur sikit, saya dah goyah dah. Yang ni sekejap. Cuba kita kira kat sini tadi. B3, I3, R3. Okay, I3 tadi kat sini 4 per 11. R kat sini tadi 3. Jadi 4 per 11. Sama lah. Betul. Boleh. Dua-dua jawapan boleh. Dua-dua cara boleh. Saya confident. Saya tak salah. Cuma saya tergoyah. Yeah. Okay, apa beza? Kenapa cara lain tak dapat sama jawapan? Sebab tadi yang ni kita pakai arus yang sama je 12 per 11. Tapi rintangan kita pakai yang dah siap gabung. Tapi yang cara saya buat yang tadi, yang saya padam tadi tu, arus saya dah pecah-pecahkan, tapi rintangan saya tak gabung. Either way boleh je. Faham? Faham tak ni? Okey, jadi kelas siapa yang ambil fizik je, ni kelas free minggu ni minggu depan fizik, minggu depan saya akan buat kelas free. Tapi tak pasti subjek apa. Tapi minggu depan kita sambung belajar ni tapi minggu depan saya dah start cas sikit lah. Okey. Bio tu lah nanti saya tanya Cikgu Bio tu, bila je boleh buat kelas. Okey. Jadi minggu depan siapa yang berminat nak teruskan, tak mahal pun. Sebulan RM20 je satu subjek. 20 lebih lah, 20 lebih sikit. 5 subjek 100 kan, saya lupalah. Tak apa, minggu ni free. Tapi minggu depan akan ada kelas free. Kalau awak nak tahu kelas apa yang free tu, boleh je. Sekarang di zaman sains dan teknologi, orang jauh boleh je transfer. Tiba-tiba nak transfer 100, transfer 1000 pun boleh. Okey je. Boleh. Itu orang jauh boleh je. Kalau berminat nak teruskan, online banking ataupun bank in je. Nanti saya bagilah link tu direct ke awak. Dan kalau let's say jadual tak kena dengan awak, saya akan rekod, jadi saya akan bagi kelas yang direkod dekat email awak. Nanti awak boleh tengok pada waktu awak lah. Okay.